صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita, dan insyaAllah marilah sama-sama kita mengamalinya. Jadi insyaAllah kita sambung. Kita masih dalam pendahuluan lagi, kita sambung dan ada pun tempat ambilnya. Situ tak? InsyaAllah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan ada pun tempat ambilnya maka daripada Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi SAW. Jadi pengarang kata tempat ambilnya daripada mana? Mari ilmu tasawuf ni ambil rujukan mana? Yang diambil daripada Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi SAW. Maksudnya bukanlah ilmu yang kita nak belajar ni ilmu yang diambil tanpa hujung pakai dok. Ada sumber yang sahih dan sumber yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dan dah dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu ilmu yang kita nak ngaji ni. Tu dia. Sebab tu ilmu fardu ain diijma'kan oleh ulama. Maka ilmu tasawuf ni ilmu fardu ain, jadi wajib semua ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajarinya. Tu. Yani orang Islam yang berakal baligh, maka wajib ke atas dia mempelajari akal ilmu tasawuf. Tu. Sebab apa wajib? Kita faham dah minggu lepas. Maka dengan kita belajar ilmu ni dah, kita boleh mengetahui akan kerenuh hati. Lagu mana hati kita terhijab dengan Allah, lagu mana hati kita untuk dapat musyahadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu ni lah yang akan memandu kita untuk musyahadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ba'aqidah kita ngaji dah, hak tu guna akal. Nampak? Ba' syariah, fiqh, hak tu guna jasad itu yang zahir. Lepas tu satu lagi pula hati. Maka hati ni untuk musyahadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ngaji ilmu aqidah, ilmu sifat 20 dah, tak kira lah ilmu benda pun dah. Untuk mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menggunakan akal kita. Tu memerlukan dalil-dalil. Akal ni memerlukan dalil-dalil, yakni dalil makhluk. Untuk meyakinkan kita adanya Allah, itu ilmu akidah. Maka ilmu hati ni didapat musyahadah dengan Allah, memandang akan af'al Allah, sifat Allah tanpa menggunakan akal. Ia menggunakan mata hati dia, melihat akan af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ilmu ni lah membuatkan kita menjadi tawadhu, membuatkan kita menjadi redha, membuatkan kita menjadi syukur, membuatkan kepada kita bersifat qanaah. Tu hasil daripada tajalliyah sifat Allah pada hati kita. Maka di sinilah ilmu inilah yang membawakan kita kepada musyahadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu boleh membentuk akhlak peribadi yang mulia dengan mempelajari ilmu tasawuf. Maka tanpa ilmu tasawuf kita tak mampu untuk menyatakan akhlak yang baik. Sebab ilahi daripada hati yang musyahadah dengan Allah, hati yang sentiasa memandangkan akan af'al Allah, tu sifat Allah, barulah ia boleh redha, barulah sabar. Tidak nak sabar lagu mana?
Kalau dia tidak memandang akan sifat Allah, kita orang-orang ni, kita hanya kata dengan akal kita, Allah yang tarbiyah, Allah yang cipta, Allah segala-galanya. Itu baru ilmu yakin. Nah, dengan ilmu yang kita belajar dipanggil ilmu akidah. Jadi orang ni tak, dia memandang akan sifat Allah. Maka di situlah melahir akan kesabaran. Maka dia melihat akan sifat Allah yang mengatur semuanya. Maka dia rada lah. Itu kita. Kita hari ni hanya berkata di lisan saja. Jadi itulah perlu pada ilmu tasawuf. Kita wajib mempelajari ilmu tasawuf. Okey. Kita tengok dulu. Ada pun namanya, maka ilmu tasawuf. Kita panggil tasawuf. Tasawuf. Tu. Ulama buat macam-macam makna lah. Tasawuf tu takwa lah, tawaduk lah, wa tu warak lah, sa tu sabar lah, pa tu fana lah, fakir lah, macam-macam lah. Tu. Itu maksud tasawuf. Okey. Habis itu, kita tengok. Dan ketahui olehmu. Maksudnya hendaklah kamu ketahui, hei orang-orang yang menuntut ilmu. Hendaklah kamu ketahui, dan ketahui olehmu bahawasanya, maksud bahawasanya tu menyungguhkan. Bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada perbuatan yang keji. Membersihkan segala anggota yang zahir. Maksudnya kita kena jaga anggota kita yang zahir. Diri kita ada zahir, ada batin. Maka kita mengenal yang zahir dulu. Jadi kitab kita ni dia menerangkan hak zahir dulu, biar kita kenal hak mana anggota zahir yang perlu dibersihkan. Sebab kita nak menghampiri Allah, nak menghadap Allah, mesti kita bersih daripada najis, sama ada zahir ataupun batin. Maka kita nak bersih zahir kita, kena kenal hak mana yang perlu kita bersihkan. Kita tidak boleh menghadap Allah dalam keadaan membawa najis. Tak boleh. Najis zahir tak boleh juga, najis batin pun tak boleh juga. Maka zahir dan batin. Manusia tidak boleh menghadap Allah dengan zahir sahaja. Kita tak boleh menghadap Allah batin saja, tak boleh. Kita menghadap zahir dan batin. Sebab tu semayang dia ada zahir, ada batin. Tak ada istilah semayang hakikat, semayang tanpa jasad. Ada. Tak ada juga semayang zahir saja, tak ada. Dia mesti zahir dan batin. Zahir dan batin kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita sebagai orang awam, hak kita semayang dalam ni zahir saja, hak tu kita kena baikilah. Biar ada batin nanti. Batin ni kerja dia musyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kita sebut comel dah, takbirnya rukun qauli, rukun fi'li comel dah, kita qiyam dengan betul dah. Tapi hati kita masih menghala ke lain. Maka itu tidak menepati dengan semayang yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu benda baikilah. Semayang yang diterima oleh Allah sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengajar para sahabat zahir dan batin, bukan zahir sahaja. Sebagaimana kebanyakan orang-orang awam akhir zaman ni, dia semayang hanya zahir saja. Maka semayang tu tidak boleh berbentuk peribadi mukmin. Tak boleh bentuk. Sebab mata kita tak pelik dah kita tengok hari ni, orang semayang pun akhlak dia hancur lebur. Semayang tapi masih cakap uduh. Semayang masih ada dendam, masih ada benci ke orang. Itu maka pada hakikatnya dia tak semayang. Hanya zahirnya sahaja semayang. Sebab batin dia lari dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amba kata di masjid mana malam ni, kerja petang tau. Amba kata mustahil. Di Kuala Besut malam ni. Dia petang. Amba kata mustahil orang semayang boleh derhaka kepada Allah. Tak boleh. Dalilnya amba kata, kita kata iyyaka dalam semayang. Kita kata iyyaka hanya kepada mum. Tak ka. Kalau tinggal di kalimah kita reti. Tu.
hanya kepadamu. Maksudnya ya Allah, kita dengan Allah tu dia nak cerita betapa hampirnya, tidak ada jarak, tidak ada waktu, tidak ada masa, dah terlalu hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, kalau kita kata kita sama kita ni dekat lagi sebab ada jarak. Dah, masukkan ni masuk rapat tu. Dia gitu. Hanya kepadamu ya Allah kami na'budu, kami taat. Maka orang yang sembahyang setelah melafazkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami taat, mustahil dia keluar pada sliding ni dia akan derhaka kepada Allah. Mustahil. Dan mana start waktu sembahyang derhaka tak? Sembahyang dia tidak menepati dengan kehendak Allah dan Rasul, maka sembahyang dia tidak boleh mencegah diri dia pada perbuatan yang keji dan mungkar. Maka orang ni perlu baiki solat dia. Kena sedar lah tu. Tu hebatnya. Solat 17 kali sehari kita kata. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku minta tolong. Kita tak bergantung sikit ke makhluk. Tidak. Hanya kepadamu. Kita tidak bergantung, kita bergantung hanya kepada Allah. Sebab kita faham, bila kita kata wa iyyaka nasta'in, kita memandang akan sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Wahhab, Ar-Razzaq. Semuanya ada pada Allah keperluan kita. Kita tidak akan bergantung selain Allah, sebab selain Allah tidak boleh beri manfaat kepada kita. Itu masuk wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah nak belajar ilmu tasawuf ni. Nampak? Sebab itu hati yang memandang akan sifat Allah. Tu. Ni kita nak sedar. Tu. Jadi kita tak boleh kita tengok pada para sahabat hebat. Sebab dia diajar oleh Rasulullah dengan cara yang betul, melalui proses ilmu yang betul, dan melalui proses penyucian jiwa yang betul. Dan merabi dia adalah Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itulah mereka berkualiti. Jadi kita pun hari ni kena belajar dengan cara yang betul. Maka ulama buat dah kitab kepada kita. Ngaji je lah. Tak faham kena ngadak guru. Faham? Soalan umum gini tak menepati dengan kehendak itu. Bila kita bersahabat ada kemuskilan, bab ilmu kita perlu rujuk seorang dengan seorang tu. Kita belum ngadak lutut sebagaimana Nabi ajar. Lagi sebagaimana yang kita baca hadis yang masyhur, hadis Jibril, Bukhari ada, Muslim ada. Inilah pengajaran yang besar untuk para sahabat mempelajari ilmu dengan Nabi. Maka Jibril mari ketika Sayyidina Umar bersama sahabat-sahabat lain kan, bersama Rasulullah. Maka Jibril datang mengajar cara belajar dengan betul. Yang ni kena ngadak lutut. Ngadak lutut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hari ni kena gadak lutut dengan guru. Nampak? Dan kita kena tahqiq untuk guru membenarkan akan kefahaman kita. Sebab tu ketika Jibril ngadak lutut dengan Nabi, Jibril tanya apa? Hei Muhammad, cuma kamu aku kenapa Islam? Jibril bertanya bukan Jibril tak tahu. Jibril tanya nak suruh Muhammad jawab, dia nak ngesah betul ke tak mu. Tu dia. Maka kita dengan guru itu kau. Kita tanya guru tu, kita nak mengesah hak kita faham tu betul ke tak. Tu cara belajar. Jadi kena buat gitulah. Tu cara belajar baru kita boleh maju. Jangan angguk-angguk, lepas tu duduk kedai kopi balah sama sendiri. Aku kata aku faham gini, ustaz Usuk kata tak betul mu, aku faham gini. Tak boleh lagi. Lepas tu tok guru dah pergi kocok. Lepas lagi. Lepas tu tok guru mati. Tok guru mati hak ni bawa fahaman dia, ni bawa fahaman dia. Hak tu acelbu. Kata kata aku panduh belakang ngaji. Tapi apa mungkin tu apa mungkin ni. Dia kata masing-masing kerah hak dia faham. Tak boleh. Dia kena rujuk pada tok guru. Tok guru yang mengesahkan hakmu benar ke tak. Nampak? Tu halunya Islam aja. Tu sebab kita perkara agama. Perkara agama bukan perkara yang boleh buat main-main. Perkara agama ni menentukan sesak kenya seseorang manusia tu. Faham? Dia tak buat main-main lah. Tu. Jangan kerana mulut kita habis sesak habis orang. Betul tak? Kefahaman kita tu. Sebab tu penting. Sebab tu ada terkala tok gurunya orang tanya, kita jawab dalam majlis tak menepati dengan kehendak kita. Sebab apa? Tak boleh jawab sebagaimana kehendak kita dalam keadaan umum. Tak boleh. Kefahaman kita dengan orang tak sama. Tu sebab tu Nabi dia bercakap mengikut majlis yang ada tu. Dia gitu. Maka nak sahih, nak mengesah,
Kena ngajak betul-betul. Dia gitu. Okey, habis itu. Okey, tengok dia kata, membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Apa? Supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi macam mana kita nak musyahadah dengan Allah sedangkan dosa ni dipanggil satu tembok. Satu tembok yang memisahkan antara seorang hamba dengan penciptanya. Maka bila orang tu buat dosa, dia terhijab dengan Allah. Dia terputus hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Maka dosa ni perlu diangkat, perlu dibuang, baru dia dapat berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah tidak ada tembok tu yang memisahkan. Sebab tu perjalanan ilmu menghampiri Allah, nak menghadap Allah, ilmu semayang ni dia bermula dengan taubat. Dia bermula dengan taubat daripada segala dosa. Kalau orang tu ada dosa, dia tidak akan dapat menghampiri Allah, sebab dosa itulah hijab yang paling tebal yang memisahkan antara hamba dengan penciptanya. Itu dia. Sebab tu orang salik, orang yang nak menuju Allah, orang yang tidak melakukan segala dosa. Dosa besar dah buat belaka dah. Maka dia dosa kecil je, baru dia proses menuju kepada Allah. Tu. Jadi kalau kita dosa bertambung-tambung, macam mana nak jadi salik? Betul? Tu. Sebab tu hamba susung lagi, tinggal lagi mukmin yang asi, yang derhaka, mukmin yang abid yang kedua. Maksud mukmin yang abid ni, hak dosa-dosa besar tinggal dah, hak perkara wajib tu dia buat belaka dah. Tu. Baru dia pergi pada mukmin yang salik. Baru dia bertarikat ni, hak ni ada syekh-syekh apa sebab ni. Tu. Maka dia nak menuju kepada Allah dah. Hak wajib lepas belaka, dia buat belaka dah. Hak haramnya tinggal bilicing dah. Jadi macam mana kita kata nak dakwa aku ni salik? Nampak? Sedangkan dosa kita buat lagi. Batu hak wajib banyak kita tinggal. Maka tak boleh. Itu salah. Itu sistem. Maka kitab tasawuf ni permulaan orang nak mengenal ilmu tasawuf. Kita tak pernah bagi hati. Biar kita kenal dulu anggota 7, penyakit-penyakit batin. Lepas tu kita usaha dah. Tinggal hak dosa-dosa yang dilarang oleh Allah. Tu dia. Tu. Itu sistem yang ulama bawa. Tasawuf ada peringkat permulaan, ada peringkat pertengahan, ada peringkat kemuncak. Kesudahan. Itu dia ada peringkat. Jadi kita ngaji ni peringkat permulaan. Baru mula-mula nak mengenal tasawuf. Itu dia. Kita bukan orang hikam dah. Orang hikam mutawassik, pertengahan. Nampak lagi? Itu kita baru nak kenal permulaan ilmu tasawuf. Hak fardu ain ke atas kita. Itu dia. Jadi untuk menghindarkan dosa-dosa tadi, membersihkan kita daripada dosa. Dia dosa ni, kalau kita melakukan dosa sekali, maksudnya esok kita akan masa nak buat pula. Sebab dosa yang kita lakukan tu dah yang mendorongkan kepada kita melakukan dosa lagi. Okey, contoh nak menyapak. Kita tengok kita puasa ni dekat bulan Ramadan ni. Bila kita tinggal aja puasa hari ni, esok nak tinggal. Esok jadi nok lalu. Betul lagi. Tapi bila kita tak tinggal, kata buka. Lepas tu esok lepas nak tinggal ni, buka. Jadi tak tinggal. Tinggal hari ni esok tinggal. Faham lagi? Tu buat contoh kita orang awam ni nak suruh nampak. Betul tak ni? Tu. Begitu juga bila kita buat kebaikan, jadi esok pasal nak buat pula kebaikan tu. Maka ni jadi perlu orang nak menuju kepada Allah ni, dia kena buang habis dosa tu, supaya dosa itu tidak mendorong dia, nampak lagi, untuk melakukan seterusnya. Itu dia. Okey, tu penting. Payah agak spek pakai gini-gini tau. Jadi balik asal haji. Spek ambil hilang. Dah mikir kau hilang kan. Balik kuliah Ar-Ridha, Masjid Ar-Ridha ni. Biasa mau masuk bilik, nak cabut baju, hamba cabutlah spek. Kan? Sebab takut sakut lah. Hamba cabut, biasa hamba tepat hamba dalam bilik hamba tu, hamba letak sama ada atas rak kain ataupun tempat cas telefon ataupun atas katil. 3 tu je. Sama-sama dah hilang spek sekali.
Nampak? Jadi yang nak pecah baju pun letak. Jadi letak atas ni kamu tak ingat dah tak letak atas mana. Kamu pun pecah baju pergi bilik air. 2 minit dah apa dah bilik air. Belum itu je. Dengan bilik kamu tu buka pintu masuk bilik air dulu. Bilik air tubik tajuk spek. Impossible ke possible. Nampak lagi. Dah cakap nak cari Ji Dr. Mustagang Baros. Tu kata dah cakap nak cari. Lepas tu esok kan orang puan lembang habis. Rak kain habis lembang habis semua dah bilik tajuk. Dia kata mustahil ni. Macam mana boleh hilang? Dah pulak tu hak besar spek kan bentuk gini, bukan bulat macam bola macam buah guli. Kalau jatuh mungkin geru golek bawah katil tau. Jadi opang mengata takut bawah katil bang. Hei, mana ada bawah katil? Bang nak golek warna spek. Dalam mari yang berita mana mari? Dia telefon, tu WhatsApp. Dia kata ya tu gambar katil lah. Lembang habis katil, buang habis katil. Tak ada juga. Mana ada bawah katil? Bang, tak ada. Tak ada je. Habis licin cari. Siapa hari ni? Nak kita pohon lain. Berasa sayang kau. Dah sebab bukan murah. Spek. Karang ada? Haji Wak kan kata karang dia. Muncul Alhamdulillah. Amin. Habis licin lembang. Tak temu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya? Tak apa. Cok mu tak karang aku tadi. Inilah nikmat mata. Baru ni lega sekejap dah pakai spek molek dah. Ni kena tukar suruh budak-budak beli kedai doyan maring. Nak pergi kuliah maring. Telefon lu budak-budak. Kata tolong beli spek kedai doyan aku. Nampak lagi. Dia beli. Beli dah menepati pula kita pakai bawah ketok juga. Tak apa jelas. Lepas tu nak pergi surah kuliah di surah ladang maring. Berhenti dulu DIY kan, DIY kat dia tu. Berhenti DIY beli payah aku. Tak ingat budak-budak bayar RM1 aku. RM3 ke payah. Boleh awak baca. Tapi kena cabut umur hari ni. Kalau tak cabut kalau nak tengok ni sakit mata. Dak lama. Jauh-jauh dak lama kau. Kelabu. Jadi kena buat gini. Jadi arwah Tok ni Aziz lah. Expect duduk atas ni. Baca tengok sini. Nak tengok korang gini. Dari tok gini jeng mata. Tak boleh Haji. Tak sama mata Haji mata apa. Ni nikmat mata. Jadi kalau dia betul patuh ke siapa serba ke hilang serba, boleh kita pergi buat lain tau. Jadi nak buat lain tu rasa kan jumpa kan rugi. Jadi kita dulu lah. Kita tengok dia setahun ke baru jumpa tu. Okey. Tengok dia kata menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Maka untuk bersihkan hati kita, dia bermula dengan anggota 7 luar tu lah. Anggota zahir kita jaga insya-Allah. Dia boleh membersihkan hati kita. Sebab tu orang yang melakukan maksiat, hati tak akan bersih. Hati dia tak akan bersih. Tu dia. Okey. Tengok dia kata. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Orang tua kata dulu, dah berdiri aku 7 anggota. Tengok orang tua dulu. Dah mu ambil tu arwah mu ambil aja tu ambil sekolah lagi kau rendah. Dah ya tesuk kita nak semayang ni kita kena ingat dah berdiri kita 7 anggota. Dah cukup kita 7 sifat. Ya tu. Dah kalau Tuhan dak wi hidup dak hidup. Kalau Tuhan dak wi tahu dak tahu. Tu sifat 7 tu sifat mani tu. Nampak? Kalau Tuhan dak wi kuasa kita tak nak kuasa. Kalau Tuhan dak wi kandak dak boleh kandak. Tuhan dak wi dengar dak boleh dengar. Tuhan dak wi melihat dak boleh lihat. Tuhan dak wi berkata dak boleh berkata. Gitu. Bila kita besar kita ngaji Baqarah baru kita sedar ada apa. Pada Mekah hubung pe baru kita tahu. Rupanya sebab apa pada hubung hidup. Kita lain hayat artinya hidup. Kita dia hayat artinya perhidup. Allahumma salli ala Muhammad. Rupanya kita hidup diperhidupkan oleh Allah. Baru sedar diri. Baru betul ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Tu kata hebat pada
Tak? Ulama. Ni kata kerja ulama. Betul tak ni? Kita pun ngaji kitab takrib, ada apa kau? Kita ngaji kitab misbah, ada apa juga? Allahumma salli ala Muhammad. Bahawa tahu fakirnya kita, bergantungnya kita kepada Allah setiap saat. Kita tak boleh berpisah dengan Allah. Kan? Itu ngaji. Maka kena bersih anggota 7 kita tu. Anggota 7 kita. Okey. Apa dia 7 anggota tu? Kita tengok. Yang pertama, mata. Mata kita ni. Yang kedua, telinga. Ni telinga. Yang ketiga, lidah. Yang keempat, perut. Yang kelima, faraj. Yang keenam, 2 tangan. Dan yang ketujuh, 2 kaki. Ni tahu ada pada diri kita. Mata. Kalau tak ada mata ni kan kau? Nikmat mata. Nampak? Kalau tak ada mata ni lagu mana agak-agak? Kita nak mari bangun tuan muda ni ke mana? Terpaksa suruh anak atau. Faham ni? Ya tak ni? Hamba nak mari ngaji ni bang. Ayah nak main ngaji bangun tuan muda ni. Kitab Menawar Bagi Hati. Ayah ni buta, mungkin bawa boleh sedap. Anak kata ayah gidi ya. Baik kau cair je. Faham? Tu kata, tu nikmat mata. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita sedar nikmat mata ni, amba rasa tangga sejik lebuk kaki kita. Tangga sejik tu lebuk dengan kaki kita. Sebab apa lebuk dengan kaki kita? Sebab mensyukurkan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Amba nak tanya orang bangun tuan muda, buat apa kita mari sejik? Buat apa kita mari sejik? Sebab kita mari nak mengucapkan terima kasih kepada Allah. Itu dia. Kita mari nak ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa mudah terima kasih di rumah? Terima kasih di rumah kurang adab aku dengan pencipta aku. Aku kena mari di rumah dia. Tak buat lagi. Macam kita nak terima kasih kalau orang baik kita, wi beras, wi gula, wi apa hari-hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan. Mana datang hati tak kita nak terima kasih di rumah? Ataupun kita nak panggil orang baik kita tu mari di rumah kita. Tak boleh. Kita kena pergi rumah dia. Dia panggil adab. Betul? Begitu juga adab kita dengan Allah, kita kena mari rumah Allah, ucap syukur. Sebab tu Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, orang soleh apa serba, dia, kaki dia tu dah lebuk dengan kaki dia tangga sejik. Sebab sentiasa datang bersyukur kepada Allah. Sebab tu para wali Allah mengakau ia mari pergi sejik. Tak usah kata segar, mengakau mari sejik lagi 5 waktu. Sebab apa? Nak mensyukuri nikmat, nak terima kasih kepada Allah. Dia tak puas hati duduk rumah, sembahyang rumah, tapi tak puas hati kena pergi rumah Allah kau untuk melafazkan alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Lagu mana musyahadah hati mereka sehingga gitu sampai dia tak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hebat tu, hebat ke hati tu lah. Hati yang melihat akan sifat Allah Ar-Rahman lah. Nikmat Ar-Rahman tu kita boleh tengok. Itu nikmat Ar-Rahman ni panggil. Kita boleh tengok jalan ke sejik, boleh tengok muka bini kita, boleh tengok hak kita buat kerja wedding kita. Lah kalau kita tukang semin boleh tengok skop semin. Tu lagi nak pasang tie boleh tengok. Itu nikmat mata. Jadi kita orang awam ni kita tak nampak tu. Sebab tu kita tak syukur sungguh. Tu. Maka insya-Allah lah kalau hati kita bersih lagi, kita akan dapat rasa tu, baru kita tahu sabarlah sahabat sampai gitu sayang ke Allah. Tuhan wis sesaat je kita rasa. Cukup dah sebagai bekal untuk kita terus memperjuangkan lagi menghampiri Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil wujdan kalau kita ngaji mentasawuf. Sebab tu kita perlu pada wujdan. Keyakinan yang lahir daripada hati sanubari kita. Hak tu yang membuat kita semangat untuk mentaati Allah. Tu wujdan ni bukan sebenar lagi, tapi hak tu satu suntikan baru dalam tasawuf. Tu nak sedar. Ngaji lah tu, ngaji ilmu tasawuf lah tu. Hak tu tak ada dalam ni. Kena ngaji lagi. Tu ni perbicaraan orang nak menghampiri Allah. Jadi kita perlu waktu tu. Macam Siti Hajar lah masih cari air tu kan. Sebab apa Siti Hajar bangun cari air? Sebab dia perlu air. Tengok.
Itu bagi orang pergi Mekah. Kena faham hikmah tak safa marwah tu. Itu semua perjalanan seorang manusia nak menuju Allah. Hikmah tu cerita tu. Jadi siapa pergi Mekah tu nak kena faham lah tu. Jangan faham saja berlari itu je. Dah, usaha. Tak. Jadi sebab apa Siti Hajar bangun cari air? Aku perlu air. Dah. Sebab apa aku mari sejak tuan muda? Dah, sejak bangun pradung, kerana ada kuliah aku pergi, aku perlu Allah. Biar duduk situ. Aku perlu kepada Allah. Mana lagi? Sebab tu aku pergi ngaji, aku tinggal kerja, tinggal tengok TV, aku perlu Allah. Biar ada di situ. Apa lagi? Jadi kita pergi paksa tak mau. Garik tu paksa tak mau. Allah. Mana bang pukul berapa dah ni? Apa tak pergi kuliah ke? Dah. Nak pergi air tapi Allah bahasa letih sikit hari ni. Kau tak pergi, rugi. Dah. Tinggal kita. Pergi juga. Tapi kita pergi sambil nepa gitu. Tak sungguh lah. Tapi pergi. Sebab aku perlu Allah. Tapi bila kita usaha gigi, lama-lama hati kita bersih, dia datang wujudang tadi lah. Seperti Siti Hajar tengok Fata Morgana tu. Macam air je. Sebab tu dia laju pergi. Kan siapa marah siapa dekat tu tau. Tu dia tu nampak air. Air. Siapa dekat bukan. Nampak lagi? Ni panggil wujdan dalam ilmu tasawuf. Sebab kita mengaji bersih hati, jaga anggota 7 ni, lalah hari tu Tuhan beri kita dah terasa kebesaran Allah. Saat je air mata gau. Saat je kita nampak. Bukan 2 saat, 1 saat sahaja. Hak tu menjadi kita semangat untuk tekan nafsu kita. Sebab kita dah rasa sedikit nikmat. Nampak lagi? Itulah bendanya. Itu sistem perjalanan kita. Habis. Okey. Habis itu. Maka 7 anggota. Dan hendaklah engkau ingat. Pengarang kata, dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau, kita semua lah, akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia akan dikau. Allahumma salli ala Muhammad. Naklah engkau ingat, dia kata dalam hatimu tu bahawa Allah Ta'ala yang memberi nikmat kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat yang ada pada kamu daripada Allah lah datangnya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka segala nikmat, nikmat mata, nikmat hingga, nikmat mulut, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat perut, nikmat kemaluan, itu semuanya datang daripada Allah. Hendaklah kita ingat, kita belajar kenang sikit. Tafakkaru fi ni'matin minallah wa la tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu tentang nikmat yang Allah Ta'ala beri kamu tu. Jangan fikir tentang zat Tuhan dok temu. Ni nak kenal Tuhan, dok cari Tuhan. Tu salah tu. Kita nak cari Tuhan, kena kenal diri kita. Kena kenal nikmat yang Tuhan beri tu. Apa tu, kenanglah nikmat tu. Baru kita akan rasa Tuhan yang memberi nikmat. Tu nak faham tu. Nampak? Ni nak cari Tuhan, nak cari di mana? Kita ngaji dah zat Allah Ta'ala, bukan boleh lihat kau dengan akal, bukan boleh tengok dengan mata kepala. Tak boleh. Maka sebab tu Allah ajar cara nak mengenal dia. Yang ni mengenangkan akan nikmat yang dia beri kepada kita. Maka kita jaga nikmat tu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan terjadikan sifat dia di hati kita, baru kita rasa kebesaran Allah. Baru kita mengenal Allah melalui af'al dia, melalui sifat dia. Allahumma salli ala Muhammad. Tu dia. Ini kena kenanglah nikmat ni. Belajar-belajar wak lolok. Belajar anak-anak buah hamba, hamba temu kena wak lolok. Tahu wak lolok? Kita orang awam tak rasa. Kita cuba-cuba wak lolok-lolok lah. Ya Allah, besarnya nikmat mata memberi aku. Padahal kita tak berasa pun, tapi buat lolok-lolok dulu. Tu kita cuba kenang. Bila nak makan nasi, ya Allah, besarnya nikmat nasi memberi aku, ya Allah. Tak rasa, tapi biarlah buat dulu. Sebab kita nak mengajak hati kita kepada Allah. Dia perlu benda tu. Biar kita sedar gitu. Buat lolok-lolok dulu. Dan kita nampak Tuhan muka, ya Allah, besar sungguh nikmat ni. Tak ada nak bayar nikmat Allah, tidak boleh nak bayar. Faham? Kalau kita kata alhamdulillah pun tak cukup lagi. Sebab yang mengeluarkan alhamdulillah tu Allah juga nikmat. Kita boleh sebut alhamdulillah tu nikmat juga. Dan nak syukur mana kita. Tengok. Kita rasa nikmat nasi, kita pun nak ucap alhamdulillah.
Nak syukur dah ni. Kita ucap Alhamdulillah. Rupanya sebut Alhamdulillah tu nikmat daripada dia juga. Allahumma salli ala Muhammad. Dah lagu mana kita nak mensyukuri nikmat Allah? Kita memulangkan pujian itu semua ke Tuhan. Apa lagi? Mu belaka ya Allah. Aku boleh sebut bukannya mu wira. Dah, ramai dia ada disebut makan nasi tu. Makan nasi, nasi arak, nasi apa, berlemoh, bahan nasi. Dah dia nak ucap Alhamdulillah. Nah, maka itu tidak ada nikmat pada dia, nikmat syukur. Maka kita boleh kata Alhamdulillah, itu nikmat daripada Allah juga. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah kata. Tapi kita orang-orang ni sebut tu Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak. Nampak? Lama-lama lah yang boleh ucap terima kasih tu mu juga yang beri nikmat. Allahumma salli ala. Ni Nabi Daud guli batin. Nabi Daud guli batin. Dah Allah. Dah nak syukur mana lagi kamu ya Allah. Nama lagi. Ni kata besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Ni kita rasa hebatnya lah. No. Boleh mari sejik seminggu sekali tu berasa hebat. Tengok orang tepi jalan kita pandang rendah lalu. Tak reti rasa sejik lagi. La ilaha illallah. Mu boleh mari sejik itu nikmat daripada Allah. Allah yang beri nikmat. Nikmat mu mari sejik tu. Kalau Tuhan tak beri mu dah mari. Mana lagi? Ni nak sedar. Sebab tu orang yang hati dia bersih, dia tak pernah keji orang, dah pandang rendah ke orang. Tidak ada sifat tu pada dia. Sifat mazmumah tu tak ada. Apa lagi? Semua dia melihat anugerah Allah pada dirinya. Dia boleh tahu itu adalah anugerah Allah, kasih sayang Allah pada kita. Apa lagi? Bila kita tengok orang jahat, orang dok sejik ke, itu pengajaran untuk kita. Kita tak kata orang tuduh, sebab kita memandang af'al Allah, kita memandang jalal jamal Allah. Sebab tu orang kenal Allah, dia memandang jalal dan jamal Allah. Ini tidak ada kata apa-apa. Itu semua Allah. Apa? Hikmah Allah mereka. Bila kita tengok orang jahat, ya Allah, kalau mutak aku situ nyanyi aku, ya Allah, nasib baik mu pilih aku daripada kalangan mereka, mu pilih aku. Nah, syukur lagi kita kepada Allah. Nampak? Makin taat, makin syukur, makin taat, makin syukur. Bukan makin taat, makin sombong, makin taat, makin sombong. Bukan. Itu ada kenal Allah. Makin Allah, makin syukur, makin taat, makin taat, makin syukur. Sebab aku boleh taat kerana-Mu, ya Allah. Syukur lagi. Aku boleh taat kerana-Mu, ya Allah. Makin kuat taat kita kepada Allah. Itu kata. Syukur lagi, nikmat lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi orang bersyukur ni, dia dapat nikmat yang berterusan. Sebab tu kalau kita baca kitab tasawuf, para arifin billah, dia telah merasai syurga sebelum syurga. Betul? Dia telah merasai baca Durrun Nafis. Syurga sebelum syurga. Baca Maniatul Musalli, semayang ni syurga sebelum syurga. Maka dia telah merasai nikmat syurga, nikmat yang berterusan. Nikmat syurga ni dia bukan sama gitu dah. Dia berterusan, nikmat tu makin hebat, makin hebat, makin hebat. Itu nikmat syurga. Nikmat dunia pelawak. Ya kau kurang, kau kurang, kau kurang. Betul tak? Dulu kita kau rakoh. Lepas tu kau dorok. Ini nikmat dunia pelawak. Dulu kita selera makan, makin lama makin dah selera. Itu pelawak. Dunia ni matal ghurur, pelawak. Apa lagi? Akhirat makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat, tidak penghujung. Lagu mana? Wallahu a'lam. Man la yazu wa lam yadri. Orang tak rasa tak tahu. Sebab tu orang yang yakin dengan Allah, dia nak ingat nikmat di akhirat sebab dia kekal selama-lamanya. Bukan kata kekal saja, dia bertambah nikmat tu, semakin tambah. Tapi bagi yang azab, kita akan rasa bertambah azab, bertambah azab, bertambah azab. Azab dalam kubur azab dah, naik di mahsyar lagi azab, lagi azab, lagi azab. Itu dah nak kata ni azabun alim. Tidak ada seazab Allah. Maka inilah para kekasih Allah, ditakut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka faqina azaban nar. Maha suci-Mu ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka-Mu ya Allah. Maka inilah kita nak sedar. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, insya-Allah kita sambung. Yang memberi nikmat ia akan dikau. Kan kita semua ni lah, dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Allahumma salli ala Muhammad.
Dan iaitu segala anggota engkau. Itu segala anggota engkau yang wajib atas engkau memeliharanya. Itu tanda syukur kita kepada Allah. Yang ni kita memeliharanya anggota 7 kita tu. Peliharalah, jaga baik-baik. Dan mensyukurkannya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka tentang syukur ni, Junaid Al-Baghdadi dengan guru dia Syirah Sakti. Syirah Sakti ni Tok Guru Junaid. Dia kata, "Hei Junaid, cuma beritahu kepada aku syukur yang sebenar. Lagu mana kau mensyukuri nikmat Allah?" Kata Junaid, "Tok Guru, tinggal belakang Tuhan larang, buat semua hak Tuhan suruh." Dia kata, "Betul dah, tapi tidak menepati lagi syukur yang sebenar." Benangis Junaid. Tok Guru dia kata, "Tak betul, nangis lalu." Allahumma salli ala Muhammad. Lagu mana hati Junaid dengan Allah? Tok Guru kata, "Tak betul, betul dah, tapi tak tepat." Nangis. Kita hari ni semayang untuk diterima oleh Allah lagi. Kerah buat biasa je. Allahumma salli ala Muhammad. Cek hati kita. Di mana hati kita dengan Allah? Junaid, betul dah Junaid, tapi tak tepat. Tak tepat, bergohong nangis. Ni kata orang yang nampak kebesaran Allah, kerjanya dia dengan Allah. Dah lagu mana Tok Guru? Buat ibarat, "Hei Junaid, kalau mu pegang ikan, hak mu kata tadi tu baru pegang tubuh baru. Mu pegang ikan, pegang tubuh. Ya lepas. Pegang dah, tapi dah kuat. Mu kena pegang celah ni, celah hisang ni. Zak masuk. Dah mana Tok Guru kalau pegang situ? Dah padang lagi mu tinggal maksiat, mu buat apa semua Tuhan suruh. Mu kena guna mata mu tu pula. Apa lagi? Tengok kat mana ada orang jahil. Mata mu tu nak tengok mana orang tak ada ilmu, kaki-kaki lepak. Mata mu kena tengok kat mana orang hidup susah, kereta buruk, motor buruk, lipat buruk. Tengok mata mu. Oh ya Allah. Ini syukur. Bukan sekadar kita berulang alik ke masjid, bukan. Mata kita Tuhan beri suruh tengok. Mana orang jahil ilmu, kita ajak dia ke masjid. Mana orang tak ada piti, kita beri peluang pekerjaan kepada dia. Nampak lagi? Sebelum dia dapat kerja, kita topak dulu untuk buat makan dia. Betul tak ni? Itu syukur. Sebab itu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Dan kita ni kalau kita tak faham, maka kita nak amalkan ilmu kita tak ada. Bila ada ilmu, ustaz kena buat kat itu. Ya, kena buat. Itu yang Nabi ajar pada para sahabat. Kena buat. Ni cari mata kita kat mana orang yang perlu. Kita tengok, nu nampak orang susah. Tu nampak lagi. Sebab pakai KI 30 lagi. Mana ada orang pakai? Dah tahun 2021 ni. Orang pakai kereta terbang Melaka. Faham? Kereta terbang Melaka. Anak ambil hajah 1. Hajah 2. Mari kat traffic light. Model dia. Budak ni ada kat dalam kereta. Masalah tu ke. Ya tu ya. Masa dulu kerajaan kata tahun 2020 kereta terbang ya. Dia kata, lah, kereta terbang lah. Dia dengar cerita ya. 2020 kan kereta terbang Melaka. Rupa-rupanya tahun 2020 bukan kereta terbang ya. Kereta dok jalan terus. Hamba tu apa pula dek? Dah PKP. Bahasa mata mui. PKP tak kira. Pandai sungguh budak-budak bahasa kita dah mikir begitu. Nampak? Tak canggih dah terbang setara baru. Kereta duk saja dia nak jalan. Bukan sekadar terbang, dah dia jalan terus. Allahumma salli ala Muhammad. Tu kita tengok kat mana pakai KI 30, di situ menandakan dia tak ada BT. Kalau ada BT dia tak pakai kereta gitu. Aku tambah pakai kereta buruk. Nampak? Kau duk tahu kata rakyat benci dunia pun sambung kereta buruk, nak kereta baru. Faham lagi? Sebab kereta baru ni keselesaan. Kita kena pakai. Faham lagi? Kalau kita mampu. Betul tak ni? Tu dia. Tapi bila kita tengok orang perlu, ni tak ada PT lah ni. Jadi kita pergi. Nampak kita pergi. Lepas tu kita guna syukur nikmat lidah pula. Kita tanya, awang duk mana? Ni kita tanya. Lepas tu dia nak jawab tu, kita guna nikmat telinga. Nak faham apa yang nak khabar. Amba duk Banggur Katung. Kata, dah mari sini lah mari cari besi-besi buruk gitu lah. Kata, gitu. Dah tak dah kereta ni lah. Tak dah kereta ni lah. Minta orang takut jual murah-murah. Faham lagi? Dah anak berapa orang? Kita tanya tau. Ni nikmat pula tanya waktu bukan cakap peristiwa kedai kopi rugi tu bukan syukur nikmat tu. Kita tanya dah anak apa orang? Kata 18 setengah.
Kita kata dah setengah lagu mana pula? Mana lagi? Setengah. Kita tanya dia. Oh, baru 4 bulan setengah baru. Dalam perut. Oh, gitu. Apa lagi? Lepas tu kita tanya, dah cukup dah makan sebulan ke cari ni? Rezak-rezak gitulah. Rezak-rezak. Kita pun walau tak tengok jam. Dah tak apa lah, orang yang ada kerja pula ni. Kita pun buka BPT, ambil hadiah 200 ya tu, belanja dah. Beli susu-susu anak tu. Dia pun, ya Allah, Alhamdulillah. Kita menggembirakan dia, Allah Ta'ala akan segera menggembirakan kita. Balik sekarang, rasa semayang lain, tak sama dengan tak subuh tadi. Zuhur tadi telah merasa kelainan. Kita membahagiakan orang, Allah Ta'ala membahagiakan kita. Yakin. Allahumma salli ala Muhammad. Ini dia amalan-amalan, bukan payuh pun. Tetapi kita buat tu dengan ikhlas sungguh, yakin dengan Allah. Kita buat tu kita niat molek. Aku yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan payuh nak hati kita bersih, tak payah sikit. Sebab Nabi ajar belaka dah. Dak dengan sabun lak kita bahan kelorok, payuh dia. Bahan kelorok dengan sikit tau. Rendang itu. Insya-Allah lah. Tu orang payuh nak buat belaka lah tu. Nampak kan ni? Allahumma salli ala Muhammad. Malam ni yang berkata di Masjid Kuala Besut. Malam surah ladang buat cerita kau. Nak cerita orang-orang yang yakin dengan Allah. Amu tanya gini malam. Amu tanya, kita ada kereta 3 buah. Tak usuk berat sama buat kerja. Kita ada kereta 4 buah ni. Apa nak khabar? Faham lagi? Tok guru salah, ustaz salah, jangan takut nak tegur. Khabar dia, ustaz, bukan 4. Bukan 3 tu 4 ustaz. Dah ingat 3. Nampak lagi? Nampak? Jadi kalau kau tak tahu mengeliru. Budak-budak kata, aku belajar sekolah, cikgu khabar gini 4. Tapi apa ustaz usul kata 3. Jadi kopi pula dia. Jangan mengelirukan orang. Dari segi ilmu pun gitu kau. Kita jangan buat mengelirukan kefahaman orang. Kita kena pergi jelas. Jangan buat mengeliru, tu salah, dosa besar itu. Tak perkara agama. Benda mudah je nak kenal Tuhan. Kita buat berbelit-belit sehingga orang pening. Salah tu salah tu. Jangan buat gitu. Kita kena permudahkan lagi agama ni. Biar orang mudah faham lagi. Jangan buat belit-belit tu. Ni sengeleng nak buat pening orang. Tu salah. Dak orang ngaji ilmu hakikat. Dia nak buat khianat ke orang. Dia buat cakap sedap. Pening kau orang. Dia salah. Salah dia tu. Jadi salah. Dia tak boleh buat gitu. Okey. 3. Betul lah. Betul lah. Kita ada 3 buah kereta yang bertanya. Kita ada welfare transformer sebuah. Kenal welfare transformer. Tak kenal komar muspana. Yang ketiga estimator. Estimator. Kenal. Estimator tak mahal ni. 38, 35. Bang lagi. Yang ketiga kita ada wajah. Terayak Ustaz Zahar. Amu suka tiru waktu tu. Wajah. Nampak? 3 buah kereta dia. Amu nak tanya bangga tuan muda pula. Malam amu tanya kat dia. Ada anak saudara ke, sepupu sepapa ke, saing ke, mari nak pinjam kereta kita, mu nak biar anda. Hebat. Jawab dalam hati sudah. Kalau aku beri wajah. Faham lagi? Betul tak? Kalau ikut Nabi suruh kena beri transformer. Kita nak beri transformer, molek muka pun kita kata. Faham? Wajah dah. Betul tak? Tapi Nabi kata, bila kita nak beri ke orang, kita beri yang terbaik. Bila kita beri terbaik, Allah akan beri kepada kita yang terbaik. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah hebatnya agama itu. Itu kena amal lah. Walaupun perih, walaupun pedih, aku tetap amalkan. Kerana cinta kan. Cinta kepada Allah, nak buktikan cinta kita. Tu walaupun lautan api, lautan bara, dah bara pun nak berenang. Betul lagi. Tu cinta. Jangan kata ke Kemboja, ke kutub utara ku ikut kamu. Walaupun aku tahu dah di nu tak ada seekor orang, tapi kerana kekasih aku ada, bajak gi, maka ku pergi. Begitulah.
Allah Ta'ala ajak kita bersama dengan dia. Tapi mu tinggal kemewahan dunia, kesukaan dunia, nafsumu, ku sanggup tinggalkan demimu kekasih. Oh, dah zaman tu. Kerana kekasih awak. Keranamu kekasih. Apa? Tu. Ini bab cinta. Cinta ni terjadi sifat tadi lah. Kita orang awam payah nak faham. Di bab terjadi sifat Allah melahirkan cinta. Allahumma salli ala Muhammad. Nikmat je bercinta ni. Bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekasih yang sejati. Nampak? Nak boleh hak tu ni nak usaha ni. Nampak? Ustaz cara ustaz. Hamba cuci hati dengan cara mengajar. Demo cuci hati dengan cara dengar. Ya sama je. Masing-masing bawa kalimah Muhammad belaka. Dah kita ada dah kaedah la ilaha illallah ba'aqidah, kita pun amal. Amal kalimah Muhammad Rasulullah panggil kalimah amal. Dah hamba dengan cara mengajar, demo dengan cara belajar. Sama-sama je. Untuk mencari redha Allah belaka, tak ada untuk lain pun. Faham? Dia gitu. Okey. Habis. Kita tengok lagi. Tengok jam dah sikit. 10.36 tu. Sejam lagi. Tak ada sejam tau. Kita mari lewat ni. Tapi lewat pun lebih kurang buku 40 ni tau. Dah 4 minit lagi boleh berhenti tau. Padang dah sikit-sikit bukan kira. Dok kira mana. Sikit-sikit padang dah. Tubik lagi tepuk amal lalu. Kita banyak kerja lagi balik lagi. Tuan tahu rumah kita nak buat macam-macam lagi. Kalau kain tak basuh, nak basuh kain lagi. Nak buat lagi. Nak masuk asyik untuk lelaki lagi. Itu semua tu jihad belaka, cuci hati belaka. Sebab tu bila orang faham kok Allah mudahnya agama. Agama ni terlalu mudah. Tak kita pergi beli nester manuk tu, cuci hati dah. Ya Allah, aku pergi kedai ni kerana dah perintahmu, amanahmu, anak aku tu amanahmu ya Allah. Dia lapar ya Allah, aku kena pergi beli. Sebab apa kita pergi beli? Aku nak membesarkan dia. Bila dia besar, boleh sebutmu, boleh ingat kamu, boleh ajak manusia kembali kamu. Boleh pahala tak kita beli nester? Boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Tayar golek ke beli nester tu, semua boleh pahala dah ke? Allahumma salli ala Muhammad. Mudahnya kali Muhammad. Kalau kita reti, kalau tak reti saja lagi. Jangan lah, Chinese tu anak kerja. Allah, dah seminggu habis. Bodoh tu lelaki tu. Hotel ambil kecemodah tu baik hidung, bung teriu. Faham? Tak reti lah tu. Amanah Allah tu kan. Bila kita nikah, kita telah menerima amanah Allah tu. Siapa isteri kita? Lepas tu boleh anak. Amanah lagi besar tu. Allahumma salli ala Muhammad. Mana boleh? Lepas tu orang beriman, dia bergembira bila Allah Ta'ala beri dia amanah. Sebab apa? Allah Ta'ala beri kepercayaan kepadaku. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu, alhamdulillah ya Allah, semoga mu pilih aku sebagai hamba-Mu ya Allah. Oh nikmat ni tu baca Quran kau. Lepas tu ku anfusakum, ku debar. Dah tak ni suka debar. Nampak takut lah. Tadi suka sebab Allah pilih kita. Nampak lagi ni? Daripada kalangan mereka Allah Ta'ala pilih kita. Beri amanah. Suka tak kita? Allahumma salli ala Muhammad. Bila apa dia panggil? JPKK beri amanah kita rasa suka dah. Tak? So projek ni mu jaga lah. Allah kita suka tak? Sebab dia beri kepercayaan kita. Ni Allah beri amanah kita. Suka tak kita? Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu kita pun ingat pula kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Debar lah kita. Mana lagi? Lepas tu tengok projek pagi JPKK kata, padang lah set Bangla je kerja lebih kurang mampu aku. Ini amanah besar ni. Baru sakit kepala kita. Debar. Itu maksudnya. Tu nikmat je boleh anak sukanya. Sebab tu kita nangis kerana gembira. Tak, nangis kerana takut saat ni lah. Amanah tu. Tu. Tengok. Ya Allah. Maka di sini lah. Baru kita sedar. Kita pun didik lah. Budak tu. Anak tu. Apa lagi? Tu kena tu. Amanah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita perhabis hak ni je. InsyaAllah. Bagi bakat je. Dalil nakli ni insyaAllah kita tak baca lagi lah. Balik tengok rumah lah dulu. Homework. Kerja rumah. Tengok balik dulu. InsyaAllah panjang umur. Kita baca minggu depan. Dan mensyukurkannya. Habis itu. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia. Akan anggota 7 tu. Nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad. Maka segala yang ada pada kita ni akan menjadi saksi di hari
kiamat. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itulah orang yang hati bersih bila semayang dia baca Maliki Yaumiddin, gegar jantung dia gegar. Faham? Tu ada seorang wali Allah tu dia baca Maliki Yaumiddin berkotak jantung. Faham? Allahumma salli ala Muhammad. Sebab dia teringat hari pengadilan Allah. Tahu? Takut dia. Tu dia. Kita pun biar rasa gitu. Kalau kita mayang berasa gitu, insya-Allah tubik sliding lagi jadi molek itu warak je. Wadalah taklah gini lah kita ni lemahnya. Apa lagi? Lemahnya lah tu. Baru sedar diri jalan relax. Tak ada siapa dah. Dah. Moyok jalan. Tengok pergi kat kereta lah. BMW 7 siri tu. Tapi patut kau. Jangan sombong. Sebab dia kenal Allah. Apa lagi? Tak sombong. Hebat tau. Dia kata, waktu nak kenal Allah ni. Maka semua jadi saksi di akhirat lagi. Tak seperti yang bercerita baru ni di masjid mana. Ada seorang tabi'i itu. Anak murid Musa Asy'ari. Musa Asy'ari sahabat Rasulullah. Jadi dia ni anak murid Musa Asy'ari. Maka dia budak dengan Rasulullah. Maka bukan sahabat, dia tabi'i. Maka dia kena stroke sebelah wadang stroke. Allahumma salli ala Muhammad. Maka anak murid dia ni nak pergi mohya. Dia kata, Tok Guru kita bisa. Kata, lagu mana pula bisa? Mudah perhati Tok Guru, mulut dia tak pernah cakap benda yang peristiwa haram tak tahu. Hak peristiwa hak harus pun tak cakap benda yang sia-sia tak, walaupun harus hukum dia. Nama lagi dia cakap semua manfaat, mengajak kepada Allah, nasihat. Hebat Tok Guru kita jaga lidah dia. Mari kita pergi tanya Tok Guru kita lagu mana dia jaga lidah dia. Maka dia bergegas pergi rumah Tok Guru dia, sambil-sambil ziarah Tok Guru dia kena stroke. Dia hafal Tok Guru dia tanya, wahai Syekh, wahai Tok Guru, lagu mana Tok Guru memelihara akan lidah Tok Guru? Tak, daripada bercakap yang haram dan sia-sia. Dia kata, aku yakin kanan kiri aku ada roket dan atik sedang mencatik. Allahumma salli ala Muhammad. Hebat imam dia. Aku yakin di kanan kiri aku ada malaikat yang sentiasa mencatik. Catik semua. Dia nak buat benda kita. Nampak? Aku baik dia tulis. Aku audo dia tulis. Allahumma salli ala Muhammad. Berani ke kita nak lawan? Berani tak kita nak lawan Tuhan? Allah, inilah iman dia panggil. Iman kita yakin ada malaikat, roket dan atik. Satu lagi dia kata, Allah Ta'ala mengetahui segalanya perbuatan kita. Tu je dia tu. Allahumma salli ala Muhammad. Hebatnya dia. Itulah kita hari ni. Yakinlah. Baca nak buat jahat, roket atik tak tulis. Nama lagi? Dia kena sedar lah tu. InsyaAllah kita jagalah. Jaga diri kita. Jaga anggota tujuh kita. Jadi insyaAllah lah waktu semua jadi saksi sebab malaikat tulis belaka dah. Dan merasa padanglah dulu. Panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada rezeki. Kita baca seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca dalil nakli ni. Quran surah Yasin ayat 65. Ayat ni kita baca semua ni. Nampak? Kita baca semua. Dah kalau baca semua takut kan. Baca Yasin kalau belara tiap-tiap hari Selasa baca Yasin orang puang. No je. No hari Selasa. Buat rumah ni gila gitu lah. Jadi tubik tu orang puang jadi lah. Popet. Ni baru baca Yasin hari ni. Tubik. Dah warna nak kiau ni. Ada se. Hodok jauh nak mari dekat. Apa anak apa? Cina dengar kau. Hak tepuk sikit. Mari. Jadilah kita baca dah surah Yasin jadilah. Allahumma salli ala Muhammad. Jagalah tikah laku kita. Jaga. Tak usah bisik-bisik lah. Waktu dah baca Yasin balik lalu. Balik rumah tengok tok lelaki. Rindu lama ke tok lelaki. Orang yang jatuh cinta sungguh dia tok lelaki ni dia kau hebat kau. Dia kau sayang macam kata nikmat dia. Orang nikah kerana Allah ni, dia akan rasa kau sayang. Kau sayang. Kau tua kau sayang, dia makin sayang. Allah dia telah merasai nikmat. Kau tua kau sayang ke bini gitu kau. Tu.
Kala maknanya turun tu petang baru tanya khabar dah. Rindu dah. Tapi tak rindu mana lagi? Dah. Bila kau kita taat ke Tuhan, kau rindu, kau sayang. Lelah turun tangga tu baru nak start kereta tu dah WhatsApp. Balik lagi. Rindu dah. Nak gitu kita. Nampak? Bagus tak? Ini kau sayang. Allahumma salli ala Muhammad. Dah balik terus. Balik jumpa tok lelaki lalu lagi. Assalamualaikum abang. Cium lagi 7 kali. Sama lagi. Tu baru tu. Perak tu. Ni canggih duduk bawa-bawa asal Jawa pula. Tok lelaki neng rumah tunggu. Faham lagi. Dia berhenti bahasa asal Jawa. Popek cakap. Apa kan? Tapi bukan bangku tua muda. Bangku pradung. Faham lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Jagalah kita ngaji dah ni. Kena jagalah. InsyaAllah. Kawallah kita. InsyaAllah kita akan rasa nikmat dalam hidup kita. Kalau hati kita bersih, insyaAllah. Masa padang tu. Malam ni hamba suka kat malam ni. Malam ni hamba kena jemputan di Masjid Teluk Tenara. Kapung hamba berdiri. Suka. Nampak? Sebelum PKP lagi tu, tak ada tu PKP dah ada pula. Mata balik kapung aku dah sikit ni. Baru ni mana dekat dah tu. Kapung dah tu. Mana Ar-Ridha. Maka ni Teluk Tenara. Allahumma salli ala Muhammad. Turun tu kubur kakak lalu. Kakak tangga sejik. Allahumma salli ala Muhammad. Kapung ambil tu. Balik kapung malam ni kalau panjang umur. Kalau pendek umur tak jangkau lah. Balik kapung. Okay, insyaAllah lah. Panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa pula minggu depan insyaAllah. Kita kuliah duha tak ada stop tau. Ke Haji Sterik ke tak? Duha Sterik tau. Dia kita stop gari. Biasa duha tak stop. Mana-mana pun subuh pun tak stop tau. Kita kuliah kita. Jadi insyaAllah lah. Mana kita boleh jumpa lagi lah kalau tak hati minggu depan. InsyaAllah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.